Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah thumma alhamdulillah biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu sekali lagi, alhamdulillah, dalam pertemuan kita, program kita untuk memperbincangkan ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Alhamdulillah. La haula wala quwwata illa billah. Tiada ada sebarang daya kekuatan melainkan dengan apa yang diizinkan, yang kekuatan yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Semoga berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati, memelihara tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Tayyib, alhamdulillah. Kita telah pun dalam perbincangan kita dalam program kita, kita telah pun memperbincangkan sehinggalah ayat yang ke-76. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita. Dan antara nikmat yang terbesar ialah dapat Allah izinkan kita untuk mempelajari, untuk kita menyelusuri ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran ini, untuk kita tadabbur, dan mudah-mudahan kita dapat memahaminya semampu kita dengan izin Allah SWT, dan tentu saja dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita supaya kita mencapai kebaikan di dunia dan di akhirat. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Baik, biduni tanpa kita melengahkan waktu, kalau tanpa kita membuang masa, kita terus sahaja insya-Allah kepada perbincangan kita hari ini. Dan kita telah pun memperbincangkan sehingga seperti mana kita katakan tadi, ayat yang ke-76, di mana Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada kita, memberitahu kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, dan tentu juga kepada kita, bahawa adanya di kalangan orang Yahudi ini, sebenarnya mereka ini adalah termasuk dalam golongan munafik, iaitu mereka ini berpura-pura masuk Islam, mereka berpura-pura memeluk Islam. Jadi di hadapan orang Islam, para sahabat, di hadapan Rasulullah SAW, dia mengaku bahawa dia beriman. Apabila dia kembali kepada pemimpin-pemimpin mereka, ataupun dalam ayat lain Allah beritahu kepada syaitan-syaitan mereka, bila Allah addresskan kepada orang munafik, dan orang Yahudi di sini juga termasuk dalam golongan yang munafik ni, maka kaum mereka yang tidak berpura-pura, yang memang menzahirkan kekafiran mereka ini terhadap Rasulullah SAW secara terang-terangan, mereka bertanya kepada kaum yang munafik ini dalam kalangan Yahudi. Mereka berbual, mereka kata, adakah kamu, apabila kalian berborak-borak di sana, adakah kalian hendak menjadikan nanti kata-kata kalian itu sebagai hujah yang kuat daripada Allah SWT untuk menunjuk, membuktikan bahawa ajaran bahawa Yahudi telah menyembunyikan kebenaran yang terdapat dalam kitab Taurat. Apa dia kebenaran itu? Antaranya ialah dalam Taurat telah dinyatakan bahawa Rasulullah SAW itu adalah tanda-tanda kenabian itu telah ada dalam Taurat, sudah telah diceritakan dalam Taurat itu, dan Rasulullah SAW itu mereka tahu menepati ciri-ciri yang ada dalam Taurat itu. Sebab itu dalam Al-Quran Allah SWT dia memberitahu mafhum dia yang bermaksud bahawa mereka ini kenal Rasulullah SAW ini seperti mana mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Yang itu je. Maksudnya betul-betul kenal sebenarnya orang-orang Yahudi ini terhadap tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW, dan mereka lihat dalam Taurat mereka dah ada perkara tersebut, dan mereka lihat Rasulullah SAW ada ciri-ciri tersebut. Dan sebab tu pemimpin ni takut sekali kalau orang-orang yang menzahirkan kekafiran di terhadap Rasulullah SAW di kalangan kaum Yahudi ni, mereka takut sekali kalau orang-orang yang mengaku yang munafik ini tiba-tiba pergi berjumpa dengan Rasulullah dan para sahabat, terlepas cakap, maka membongkarlah ke penipuan mereka selama ini. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala,
mereka ini berkata kepada kaum Yahudi yang munafik ini, yang berpura-pura Islam ni, mereka kata, adakah kalian tidak berakal? Adakah kalian tidak mengetahui? Maksudnya ada quarrel lah kat situ. Dia bagi tahu lah, kalau kita bahasa kita, dia sound lah orang-orang ni lah yang pergi duduk dengan Rasulullah dan para sahabat ni. Kamu tak mengerti ke? Kamu tak mengetahui ya? Mengetahuikah perkara ini? Dan yang menariknya, Allah SWT dalam ayat 77 membalas kata-kata kata-kata yang disembunyikan, hiwar ini, apa tu, dialog yang dituturkan di belakang para sahabat dan para nabi ini, menunjukkan bahawa Allah SWT mengetahui kepura-puraan mereka, apa yang mereka katakan dalam keadaan tidak diketahui oleh orang lain, tidak diketahui oleh kaum muslimin dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita terus kepada ayat yang ke-77 insya-Allah. Doakan mudah-mudahan Allah SWT mempermudahkan kita untuk memahami ayat-ayat ini, dan saya cuba untuk berbincang-bincang, berkongsi-kongsi dengan sebaik mungkin insya-Allah. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirrun. Dan Allah SWT membalas kata-kata dalam ayat 76 tadi, ayat yang diperkatakan oleh orang Yahudi yang menzahirkan kekafiran mereka secara terang-terangan kepada yang menyembunyikan kekafiran mereka ini. Apa Allah kata kepada mereka ini? Awala ya'lamuna anna Allah. Adakah mereka ini tidak tahu bahawa Allah itu, Allah, sesungguhnya Allah, ya'lamu, dia mengetahui, ma yusirruna, apa yang mereka rahsiakan, wa ma yu'linun, dan apa yang mereka nampakkan. Jadi di sini apa yang mereka rahsiakan di sini tentu saja perbualan yang dikatakan oleh orang Yahudi yang menzahirkan kekafiran tadi kepada yang menyembunyikan kekafiran tadi, di mana seolah-olah dia warning supaya jangan dekat rapat-rapat sangat dengan orang muslim ini, kerap sangat, takut nanti terlepas takap, terbongkarlah rahsia bahawa Rasulullah SAW ni benar-benar seorang Nabi seperti mana yang dinyatakan dalam kitab Taurat. So Allah kata, adakah mereka ni tak tahu bahawa Allah ni sebenarnya mengetahui apa yang mereka rahsiakan ini dan apa yang mereka nampakkan. Apa yang mereka nampakkan, mereka menampakkan kekafiran juga. Ada yang menampakkan kekafiran, dan apa yang mereka sembunyikan juga, apa yang mereka sembunyikan kekafiran mereka, segolongan mereka menyembunyikan kekafiran mereka. Jom kita lihat apa kata pengarang tafsir Al-Misbah, Pak Suhaib Qurash, insya-Allah. Jom kita pergi. Jadi apa kata penulis tafsir Al-Misbah? Kata beliau, apa yang mereka rahsiakan ialah apa yang mereka nyatakan sebenarnya di sisi Allah SWT sama saja. Kedua-duanya jelas dan sama saja tahap kejelasannya di sisi Allah SWT. Bagi Allah, sama ada kalian sembunyikan ke kalian zahirkan, di sisi Allah sama saja, sebab Allah mengetahui segala-galanya. Jadi apa antara yang jadi menurut beliau lagi, menurut penulis tafsir ni, rahsia adalah apa yang anda tidak bisikkan kepada orang lain. Maksudnya yang simpan sendiri, ia adalah yang anda ketahui tetapi anda tidak ingin diketahui orang lain. Adapun yang nyata, kata beliau, adalah apa yang diketahui orang lain atau anda tidak keberatan bila diketahui orang lain. Jadi ayat ini menyatakan bahawa Allah mengetahui yang dirahsiakan dan mengetahui juga apa yang dinyatakan di tempat lain, dan di tempat lain juga Allah menambahkan juga yang lebih rahsia. Yakni bahawa selain yang disebut di atas, Allah SWT juga mengetahui apa yang berada di bawah kesedaran manusia dan sudah dilupakannya, dan atau yang belum dikerjakannya dan akan dirahsiakannya. Bukan setakat apa yang kalian rahsiakan, apa yang kalian tak tahu pun Allah tahu. Apa yang akan berlaku masa depan, apa yang benar-benar berada dalam lubuk hati kalian, sebenar-benarnya pun Allah mengetahuinya. Semuanya di bawah pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah itu Maha Alim, Allah itu Maha mengetahui. Allah berkata, Allah itu mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Kan Allah kata, Allah sendiri pernah menyatakan, kita pernah memperbincangkan berkenaan ayat dengan di mana Allah SWT bercakap dengan malaikat. Allah memberitahu malaikat bahawa Allah itu mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Wallahu a'lam.
Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu sahaja apabila Rasulullah SAW membacakan ayat ini di kalangan masyarakat ketika itu, tentu sahaja ada orang Yahudi yang mendengar kata-kata ini. Bayangkan bagaimana perasaan mereka. Mereka mensembunyikan kenabian Nabi Muhammad SAW, tanda-tanda itu, walaupun mereka tahu bahawa tanda-tanda itu jelas telah dinyatakan dalam kitab Taurat, tetapi Allah bagi tahu, aku tahu apa yang kalian sembunyikan. Bayangkan perasaan mereka kalau kita menyembunyikan sesuatu, tiba-tiba kita rasa macam mak atau ayah kita ni tahulah apa yang kita sembunyikan, tentu kita akan rasa tidak selesa, kaget, tidur pun tak lena. Orang kata mandi pun tak basah, tidur pun tak lena. Orang kata sebab apa? Sebab risau kalau tembelang kita ni pecah. Diketahui. Dan di sini Allah beritahu, Allah tak beritahu apa yang direct, yang apa Allah tahu, itu menyebabkan lebih-lebih kita rasa macam dia tahu apa sebenarnya. Kalau Allah bagi tahu direct, at least kita tahu dah, belah, kantoi dah. Tetapi ini kita tahu betul ke tengah cakap pasal aku ni, iaitu lebih merisaukan. Ini adalah sebagai, kita katakan sebagai, ini juga salah satu sebagai warning lah, ataupun boleh kita kata azab lah juga. Sebab apa? Sebab di warning oleh Allah SWT itu sendiri, dipermain-mainkan oleh Allah SWT. Kerana apa? Kerana mereka sendiri sebenarnya telah mempermainkan umat Islam. Mereka sendiri sebenarnya telah mempermainkan diri sendiri, menyebabkan ayat ini boleh jadi akan menyebabkan hati mereka gundah gulana. Itu kepada orang yang masih hendak mengekalkan kekafiran dia. Tetapi kalau dia berfikir secara jernih, seperti mana kita katakan awal-awal kita bincangkan berkenaan dengan orang munafik, bagaimana kalaulah mereka ini sudi menerima Islam, maka sebenarnya kata-kata ini adalah sebagai untuk muhasabah diri supaya mereka kembali kepada kebenaran. Sebab mereka ini adalah golongan ulama, sebenarnya mereka mengetahui apa yang orang lain tak tahu. Mereka tahu kandungan dalam kitab. Sepatutnya mereka lah orang pertama yang mengikut kebenaran kerana mereka ada ilmu atasnya. Allahu a'lam. Baik, kita terus kepada ayat yang 78. Seperti mana kita katakan, kita bergiring ringkas-ringkas insya-Allah. Jadi wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Rupa-rupanya dinyatakan oleh Allah SWT, bukan semua sebenarnya orang-orang Yahudi ini orang yang alim. Bukan semua. Ada sebenarnya, kata Allah SWT, fawailul, Allah SWT kata wa minhum, sebenarnya daripada di antara mereka, wa minhum, di antara mereka, ummiyuna, orang-orang yang buta huruf. Disebut ummi ni datang perkataan ibu tu sebab apa? Sebab manusia itu lahir keluar daripada rahim ibu tu dalam keadaan apa? Dalam perut ibu tu dalam keadaan dia itu memang buta huruf lah dan tidak mengetahui apa-apa. Sebab dia keluar baby. So dinisbahkan kepada ibu tu, asal perkataan tu. Jadi wa minhum ummiyu, di antara mereka ada orang-orang yang buta huruf. Mereka ini la ya'lamuna, mereka tak memahami al-kitab, kitab itu, yakni merujuk kepada kitab Taurat. Illa, kecuali amaniya, penjelasan yang dusta ataupun amani ni kita kata angan-angan lah. Kecuali angan-angan sahaja. Jadi wa inhum, dan tidaklah mereka illa kecuali yazunnun, mereka ini menduga-duga semata-mata, hanya berdasarkan sangkaan semata-mata. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam ini, Islam itu dibina bukan dengan atas sangkaan-sangkaan. Islam itu dibina asas prinsip dia, akidahnya. Benda yang basic tu semuanya dibina dengan apa? Dibina dengan keyakinan, dengan keimanan, dengan hujjah. Dia bukan atas aku rasa, tak ada. Dia Islam itu penuh dengan sistematiknya, ada Qurannya, ada sunnahnya, ada penjelasan hadisnya, ada pandangan para ulama semua, tapi semua ada sistematik, bukan sekadar menduga-duga, tetapi ada sistem yang ada ilmu-ilmu yang tertentu, ada usul-usulnya di mana para ulama menggunakan usul-usul tersebut untuk menjelaskan hukum hakam. Bab akidah sebenarnya jelas sekali yang telah dinyatakan dalam Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia bukan berasaskan sangkaan-sangkaan semata-mata tanpa ada asas. Yang bab ini mereka hanya menduga, mereka rasanya macam ni kot, macam tu sahaja.
Jadi kita lihat apa kata Buya Hamka rahimahullah ta'ala terhadap ayat ini. Kata beliau, mereka ini, yakni orang-orang Yahudi yang buta huruf ni kita katakan, ummiyun ni, orang yang jahil ini, mereka ini hanya taklid kepada guru. Maksudnya mereka hanya ikut kepada guru, pandangan guru semata-mata. Maka maknanya mereka tak kaji sendiri pun, mereka tak baca pun. Mereka kata, oh, dia kata macam tu. Orang ni kata ulama aku kata macam ni, cikgu aku kata macam ni. Dia kata dia berdasarkan apa yang orang kata. Dia sendiri tak mengkaji. Apa kata guru, kata Buya Hamka rahimahullah ta'ala, apa kata guru itulah yang benar. Menyelidik dan memakan fikiran sendiri mereka tak sanggup. Bahkan menulis dan membaca pun tidak bisa. Ini tak mampu pun. Apatah lagi akan membaca kitab Taurat itu. Yang mereka pegang hanya apa yang diterangkan guru, maka penuhlah mereka dengan dongeng-dongeng, kata Buya Hamka rahimahullah ta'ala. Mereka penuhlah mereka dengan dongeng-dongeng, hayal, pelajaran yang tidak dan tidak dekat sedikit juga dengan kebenaran. Kalau kata Buya Hamka lagi menariknya, kalau diajak membicarakan yang sekarang, mereka hanya sanggup menceritakan yang dahulu. Kalau diajak kepada kenyataan, mereka lari ke dalam angan-angan. Agama mereka hanya sangka-sangka, entah iya, entah tidak, kata beliau. Tapi bagi mereka, angan-angan itu adalah pegangan teguh dan mereka tidak boleh ditegur atas kesalahan mereka, telah membatu dan membengku faham mereka. Dalam ketaatan mereka pegang apa yang diajarkan oleh guru dengan tidak memakan fikiran. Mereka berhati sempit dan benci kepada orang lain. Itu apa yang Buya Hamka komen berkenaan dengan ayat ini. Kalau kita bawa ke zaman kita, ada tak orang beragama Islam itu sendiri di kalangan masyarakat kita sebenarnya ada perangai seperti ini, di mana kadang-kadang mereka hanya membawakan satu pandangan-pandangan. Contohnya terutama kalau berkait dengan perkara yang baik, misalnya mereka kata, oh orang ni kata-kata macam ni, macam tu. Dan dia cuma beranggapan sahaja tanpa mengetahui kebenaran. Tentu terutama kalau dalam keadaan yang misalnya melibatkan kata, oh orang ni terkena sihir ke apa sama, dia cuma cakap satu perkara yang tidak ada asasnya. Misal dia kata, oh kalau kita buat benda ini, maka dia dapat melindungi kita daripada bala bencana. Sedangkan yang dia cakap itu adalah satu perkara yang khurafat yang boleh membawa kesyirikan yang tidak ada asasnya dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sebenarnya perangai itu sebenarnya ada pada kita juga. Sebab tu bila kita baca Quran ni, soal Yahudi yang pada zaman Nabi ni mereka dah tak ada dah. Yang paling sebenarnya yang patut muhasabah diri ialah kita. Adakah Islam yang kita ikut ini hanyalah sekadar warisan ataupun kita benar-benar mempelajarinya daripada awal lagi, daripada Quran dan Sunnah. Apa sikap kita bila orang ajak kembali kepada Quran dan Sunnah? Adakah kita mengikuti mereka atau kita mengejek mengatakan, mana boleh belajar Quran saja begitu saja, mana boleh belajar hadis begitu saja, kita mana mampu faham. Kadang-kadang kata-kata macam tu menyebabkan orang jadi down, orang tak mau kembali kepada Quran dan Sunnah. Jadi kita kena lihat kembali diri kita. Adakah perangai kita ini sama seperti Yahudi yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran ini, di mana kita tidak sanggup untuk berubah amalan nenek moyang kita kerana apa? Kerana kita telah berpegang kuat kepada apa yang nenek moyang kita buat itu, kerana kita tidak sanggup untuk berubah. Kita takut untuk merubah keadaan ini. Macam-macam kerisauan. Kita takut dengan bayang-bayang sendiri, menyebabkan kita ikut sahaja apa yang orang kata dan kita pun malas untuk mengkaji. Dia kata takkanlah orang dulu nak buat silap, takkanlah orang dulu pula sesat pula. Kita katakan perkara begitu sebabkan kita sendiri ada satu penyakit, iaitu tidak mahu berubah dan takut dengan bayang-bayang sendiri. Takut untuk melakukan perubahan, takut dengan kebenaran. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala melanjutkan firman-Nya pada ayat yang ke-79 setelah Allah memberitahu berkenaan dengan perangai orang-orang Yahudi ini yang berilmu di kalangan mereka, di mana mereka sembunyikan kebenaran, dan juga bagaimana pula perangai orang-orang Yahudi yang buta huruf ni, yang jahil di kalangan mereka, di mana mereka menurut sahaja tanpa mahu mengkaji. Dengar sahaja tanpa mengetahui adakah benar ajaran itu benar-benar datang daripada Allah atau itu cuma kata-kata pendeta mereka, kata-kata ulama di kalangan mereka. Maka Allah mengkaji
Allah menyatakan dalam ayat 79, Allah kata apa? Fawailul lilladzina, maka celakalah kata Allah SWT, lilladzina, bagi orang-orang yang yaktubunal kitab, yang menulis kitab. Ini yang mereka ini menulis kitab, mereka ini menulis kitab bi aidihim, dengan tangan-tangan mereka sendiri. Summa yaquluna hadza, kemudian mereka berkata ini adalah min indillah, daripada Allah SWT. Liyashtaru, untuk mereka jual belikan terhadapnya, bihi, terhadapnya, thamanan qalila, dengan harga yang sedikit, yakni murah. Fawailul lahum mimma katabat aidihim, maka celakalah bagi mereka disebabkan apa yang telah mereka tulis dengan tangan-tangan mereka. Wa wailul lahum, dan celakalah bagi mereka mimma, disebabkan apa yang yaksibu, yang mereka kerjakan. Baik tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini Allah SWT mencela perbuatan ahli-ahli kitab ni, di mana mereka mereka telah merubah ayat-ayat Allah SWT. Mereka tulis kitab itu semula dengan tangan mereka sendiri. Apa yang mereka rasa sesuai dengan nafsu syahwat mereka, mereka kekalkan. Apa yang baik untuk mereka, yang memberi kelebihan kepada mereka, mereka kekalkan. Contohnya yang beritahu bahawa mereka ni adalah kaum pilihan Allah, semua itu mereka kekalkan. Tetapi mana yang tak sesuai dengan syahwat mereka, yang tak sesuai dengan keinginan mereka, mereka padam, mereka tulis dengan tangan mereka sendiri. Allah kata celakalah mereka ini. Kerana apa? Mereka kata ini daripada Allah. Allah kata celakalah. Kenapa mereka buat perkara ini? Kerana mereka nak menjualnya dengan harga murah. Bermakna mereka buat ini mungkin atas suruhan orang lain, mendapat upah. Ada orang yang berkepentingan, contohnya daripada kalangan pemerintah, kesuruh dia buat balik supaya menyebelahi pemerintah ketika itu ke, ataupun menyebelahi syahwat mereka ke apa sama, ataupun menyebelahi diri mereka sendiri. Kerana apa? Kerana mereka hendak mendapat habuan dunia. Itu antaranya. Jadi mereka jual dengan harga murah sini, maksud mereka jual keimanan itu demi mendapatkan habuan dunia. Ataupun sekadar untuk mendapat crowd, mendapat followers, kita katakan macam tu, supaya mereka ini dihormati, maka mereka juallah keimanan tu dengan dengan harga yang sangat murah sekali. Itu sekadar untuk mendapat kemewahan dunia, sekadar untuk mendapat followers, mendapat sokongan di sekeliling, sekadar itu saja, maka dan mereka membiarkan menggadaikan nasib mereka di akhirat kelak. Itu katakan mereka jualnya dengan harga murah. Maka Allah kata celakalah mereka. Celakalah mereka kerana apa? Celakalah mereka dengan celakalah mereka kerana tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka kerana apa yang mereka lakukan. Ini apa yang mereka lakukan? Mereka memasukkan, mereka mengubah ayat untuk kepentingan dan untuk keuntungan. Wallahu a'lam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita rujuk dalam tafsir Pimpinan Ar-Rahman karangan Syekh Basmaih, apa kata beliau, Syekh Abdullah Basmaih ni, kata beliau, komentar beliau rahimahullah taala tentang ayat ini, dia kata orang-orang Yahudi ini, pendeta-pendeta dan penulis-penulisnya telah melakukan 3 kesalahan besar. Menurut beliau, apakah kesalahannya? Yang pertama ialah meminda isi Taurat dengan mengubah keterangan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang tersebut di dalamnya. Yang kedua pula, berdusta atas nama Allah dengan rekaan-rekaan yang mereka tulis itu. Yang ketiga, mereka ambil upah atas kerja-kerja jenayah yang dilakukan itu, kerana itulah Allah janjikan mereka dengan azab neraka. Menurut pengarang kitab tafsir Pimpinan Ar-Rahman ni, penangan ni dia ambil daripada Tafsir Al-Maghari. Itu menurut ini apa yang dinakalkan dalam tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Wallahu a'lam. Jadi itulah sebenarnya apa yang mereka dapat ialah itulah 3 kesalahan besar yang mereka buat, adalah mereka ini mengubah keterangan tentang sifat Nabi Muhammad SAW, mereka berdusta atas nama Allah dengan rekaan-rekaan yang mereka tulis, dan mereka mengambil upah daripada pekerjaan mereka yang keji itu. Yang jenayah itu sebenarnya, sebab jenayah, kita kata jenayah ilmu lah, jenayah paling besar ialah jenayah menyembunyikan kebenaran. Ini termasuk jenayah ilmu yang dilakukan oleh ahli kitab menurut Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Baik.
Okey, kita teruskan kepada ayat yang seterusnya insya-Allah. Seterusnya tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Allah melanjutkan berkenaan dengan tipu daya yang dilakukan oleh mereka ini daripada kalangan orang-orang Yahudi ini. Apa yang mereka lakukan seterusnya ialah apakah yang ada pandangan prinsip mereka ini Allah SWT nyatakan waqalu, dan mereka berkata la tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah illa ayyaman ma'dudah. Kata Allah SWT, dan mereka berkata lan bermakna tidak akan lan abadan dah bermakna tidak akan selama-lamanya tamassanan nar, kami ini akan disentuh. Dia tak kata masuk sebab dia kata kalau kami ni kalau masuk neraka kena sentuh-sentuh macam tu je. Orang kata macam tu, geletek-geletek lah macam tu. Jadi waqalu lan tamassanan nar, kami ni tidak akan disentuh api neraka ini illa kecuali, maksudnya kalau disentuh pun ayyamam beberapa hari, ayyaman ma'dudah, beberapa hari tertentu sahaja. Itu pandangan mereka. Tak tahulah sama ada ini dah benar-benar keyakinan mereka atau sekadar nak menyedapkan hati sendiri ataupun untuk menipu orang-orang di sekeliling ataupun memang mereka percaya perkara ini. Kata Allah, kul, Allah SWT Nabi SAW kata, kul, katakanlah, attakhastum indallah, adakah kamu telah membuat perjanjian di sisi Allah? Attakhastum indallahi ahda, adakah kamu telah membuat di sisi Allah itu perjanjian? Adakah kamu telah membuat perjanjian bersama Allah di sisi Allah SWT? Falay yukhlifallahu ahdah, maka Allah tidak akan mengingkari janjinya. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun, atau kamu mengatakan atas nama Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui. Baik, ini antara sebenarnya yang ada pada orang orang Yahudi ini. Apa penyakit mereka? Mereka ini sebenarnya kalau menurut Buya Hamka rahimahullah ta'ala, mereka ini ditimpa satu penyakit, iaitu kesombongan. Sebab tu mereka kata, kalau mereka kata sekali-kali kami ni tidak akan disentuh oleh api neraka melainkan beberapa hari sahaja. Sebab kalau menurut Buya Hamka, dia kata mereka ni merasa demikian istimewa di sisi Tuhan. Kalau mereka masuk neraka esok hanya sebentar saja. Jadi itu sebenarnya apa yang mereka rasakan. Sebab tu mereka berbuat sewenang-wenangnya sebab mereka merasakan bahawa mereka ini orang pilihan Allah SWT. Maka mereka kata seolah-olah kalau Allah masukkan kami sekejap sahaja. Bahkan mereka sebenarnya perkara ini mereka sendiri nyatakan kepada Rasulullah SAW. Orang Yahudi pada zaman Rasulullah SAW pun mengatakan perkara ini. InsyaAllah kita lihat kepada hadis. Kalau kita rujuk kepada dalam hadis di mana kita bincangkan secara ringkas, di mana dalam Imam Bukhari meriwayatkan melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa ketika Khaybar dikuasai oleh kaum muslimin, orang-orang Yahudi menghadiahkan kepada Nabi SAW makanan yang terbuat daripada seekor kambing yang beracun. Jadi Nabi SAW ni memerintahkan agar mengumpulkan semua orang Yahudi yang ada di sekitar Khaybar. Kemudian beliau bersabda, saya akan bertanya kepada kalian tentang sesuatu. Apakah kalian akan jawab dengan benar? Mereka mengiyakan. Nabi SAW bertanya, siapa ayah kalian? Mereka sebut si A. Maka Nabi SAW bersabda, kalian berbohong. Ayah kalian adalah si Anu. Jadi mereka kata, engkau berkata benar lagi jujur. Lalu Nabi SAW bertanya, siapakah penghuni neraka? Mereka menjawab, kami akan masuk ke neraka berapa saat, kemudian kaum muslimin akan menggantikan tempat kamu. Jadi Nabi SAW menjawab, terkutuklah kalian di dalamnya. Demi Allah, kami sekali-kali tidak akan menggantikan kalian. Wallahu a'lam. Yang ini saya ambil daripada tafsir Al-Misbah. Wallahu a'lam. Baik. Jadi tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat kepada mereka ini bukan sahaja mereka ini apa perbuatan yang curang yang mereka lakukan, jenayah yang mereka lakukan, mereka ubah kitab. Itu yang pertamanya. Jadi kita sendiri memang kita tak boleh ubah kitab kita. Tetapi kadang-kadang kita tak ada di antara kita yang orang Islam itu sendiri menafsirkan mengikut syahwat mereka sendiri. Yang lari daripada apa yang dikatakan dalam Quran, apa prinsip asas yang ada dalam Quran dan prinsip yang datang daripada
hadis Nabi SAW hanya menggunakan akal semata-mata tanpa ada rujukan daripada Quran dan hadis SAW. Ulama berbeza pandangan, adakah boleh? Ada yang kata boleh, tafsir yang paling bagus ialah tafsir yang bin Maksur itu sendiri, iaitu apa, menafsirkan Quran itu Quran dengan hadis. Tetapi kalau tidak menjumpa kepada kedua-duanya setelah melihat kepada pandangan sahabat dan para ulama yang mengikut yang berdasarkan kata-kata sahabat semua dan tabi'in, tetapi kalau tidak dapat, masih lagi hendak ditadaburkan, ada ulama membenarkan tetapi mesti ada rujukannya. Baksih boleh dengan biroi, ada yang membenarkan dengan biroi itu, tetapi dengan apa yang masih terkawal, sebab tu Allah membenarkan tadabur itu alasan orang yang membenarkan guna akal. Tetapi yang menggunakan akal itu juga ada dua penafsiran, iaitu apa, yang menggunakan akal secara terpuji dan ada yang menggunakan akal secara terkeji. Ya, ini dia membebaskan seluas-luasnya akal dia itu menafsirkan ayat Al-Quran itu tanpa merujuk langsung kepada sumber asal, iaitu Al-Quran dan sunnah, bahkan bertentangan dengan prinsip asal yang hendak dinyatakan oleh Allah SWT, maka yang itu, akal yang itu tertolaklah. Jadi itu kita katakan, walaupun kita Quran itu dijaga, tetapi masih lagi boleh merubah ayat-ayat Allah dengan memberi pandangan-pandangan yang lari daripada apa prinsip Al-Quran dan sunnah itu sendiri. Wallahu a'lam. Jadi oleh kerana mereka ini, kita balik kepada orang Yahudi ini, oleh kerana mereka ini menulis kitab mereka itu dengan tangan mereka sendiri, so antara yang mereka pegang ialah mereka ini tidak akan disentuh oleh neraka. Dan mereka guna pun perkataan sentuh, maksudnya sentuh sahaja. Kalau masuk pun bukan kena bakar pun sangat, kena sentuh gitu saja. Sentuh pun sentuh beberapa hari saja. So Allah kata, sudahkah kamu terima janji daripada Allah sehingga Allah tidak akan mengingkarinya, atau kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui. Jadi Buya Hamka kata, kalau janji itu memang ada, cuba dah tunjukkan bukti. Fasal mana ada taratmu yang tertulis? Atau apakah kamu mengatakan tentang Allah barang yang tidak kamu ketahui? Atau itu hanya kata Buya Hamka? Atau itu hanya kata atau kabar-kabar dan dari pendeta-pendeta kamu sahaja? Kata Buya lagi, perkataan yang mereka karang-karangkan itu menyebabkan agama diringan-ringankan oleh pengikut mereka. Kalau hanya berapa hari saja di neraka, apa salahnya kalau buat dosa sebanyak-banyak, didurhakai Allah dan dihianati manusia. Bantahan Allah. Tapi kata Allah kata bantahan Allah terus membantah angan-angan mereka ni. Allah kata apa? Mereka sangka mereka disentuh, kalau masuk neraka pun mereka hanya disentuh berapa hari sahaja, sebab tu mereka buat dosa sebanyak-banyaknya, mereka tindas orang sebanyak-banyaknya, sebab dia kata kalau masuk pun sekejap saja. Maka Allah kata, bala, bahkan man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atu. Bahkan kata Allah SWT, bukan demikian, barang siapa berbuat keburukan dan dosanya, bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atu. Barang siapa yang berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka Allah kata faulaika ashabun nar. Bukan sekadar disentuh, Allah kata maka mereka itulah para penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Mereka itu di dalamnya kekal, menjadi orang-orang yang kekal. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya suka apabila saya melihat kepada tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka rahimahullah taala. Dia kata, apabila kita merenung ayat ni kan, kita katakan bahawa Buya Hamka mengatakan bahawa sebenarnya Al-Quran ini adalah cerminan kita. Walaupun Allah kata tentang Bani Israel, Allah kata tentang kaum-kaum yang lain, sebenarnya ada teguran untuk kita yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Jadi kata Buya Hamka rahimahullah taala, kata beliau, dapatkah agaknya kita kaum muslimin tertegun sejenak memikirkan ayat ini, yang sebab turunnya ialah Bani Israel di Madinah, tetapi ayatnya telah terlukis tetap dalam Al-Quran. Maksudnya tak dimansuhkan pun, tak dinasahkan pun, masih lagi ada sekarang. Siapa yang membaca ayat ini sekarang, kata beliau? Apakah kita atau Bani Israel? Ini satu yang sepatutnya memanah hati kita, menusukkan kalbu kita ini, memberi kita sebenarnya supaya peringatan kepada kita, supaya wake up call kepada kita, supaya kita ini kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya. Bagaimana sebenarnya kita berfikir. Kata Buya lagi, bagaimana orang yang mengaku dirinya Islam atau keturunan Islam
tetapi seluruh usaha hidupnya dipengaruhi oleh nafsu-nafsu jahat dan dia tidak lagi dapat membebaskan diri daripada kepungan dosa. Dia dan beliau lanjutkan lagi, beliau kata dalam setelah beliau akan bincangkan secara agak panjang lebar, beliau katakan lagi bahkan ada pula yang berkata bahawa kita orang Islam tidak akan lama dalam neraka sama sahaja seperti orang-orang Yahudi itu. Ya betul, kalau ada keimanan, hadis ini mengatakan bahawa akhirnya akan masuk juga ke dalam syurga, tetapi tak dikatakan sekejap. Ini seolah-olah kita rasa macam tak apalah, nanti masuk juga. Masalahnya sanggup ke nak masuk tu? Bahkan ada pula yang berkata bahawa kita orang Islam tak akan lama dengan neraka, sama sahaja seperti orang Yahudi itu. Kata Buya, apakah sudah ada janji kita dengan Tuhan dalam perkara ini, atau apakah kita bercakap dengan tidak berpengalaman dan membicarakan soal Allah dengan tidak ada pengetahuan? Takut-takut kalau kita melakukan perkara syirik, maka kita tak boleh masuk syurga. Sebab yang dikatakan itu adalah orang yang benar-benar beriman kepada Allah SWT, tetapi dia ada maksiat, banyak maksiat, maka Allah masukkan dia dalam neraka dan untuk membersihkan dosa-dosa dia. Ke akhirnya dia akan dimasuk ke syurga. Tapi bagaimana orang yang itikad dia memang salah, yang memang tidak mengikut Quran dan Sunnah, yang memang merasa meragu-ragukan hari akhirat, semua itu, adakah dia akan dimasukkan dalam syurga juga? Jadi sebab tu Buya Hamka katakan sini, adakah kita ini sebenarnya sudah berjanji dengan Allah SWT atas perkara yang kita rasakan itu? Jadi sebenarnya penyakit yang ada pada Bani Israel ini, penyakit pada orang Yahudi, sebenarnya ada juga pada umat Muhammad SAW. Dan sebenarnya kita tak perlu menuding orang lain, kita lihat kepada diri kita sendiri, kita muhasabah diri. Adakah kita termasuk dalam kalangan ayat ini? Mudah-mudahan Allah melindungi kita. Mudah-mudahan ayat-ayat ini menegur diri kita supaya kita berubah menjadi umat Islam yang sebenarnya mengikut Quran dan sunnah Nabi SAW. Baik. Baik, Allah SWT kata bahkan orang-orang Yahudi ini yang beritikad salah ini, yang di mana akidah mereka pun lari daripada akidah yang diajar oleh Allah SWT, maka mereka ni bukan sekadar saja disentuh, tapi mereka ni akan menjadi penghuni neraka, bahkan mereka ini kekal selama-lamanya. Kemudian Allah SWT lanjutkan lagi dalam ayat 82, sikit lagi tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Walladzina amanu, kata Allah SWT, siapa sebenarnya yang akan masuk syurga? Allah kata, walladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sebenarnya bukan orang-orang yang macam tadi yang masuk syurga. Bukan orang-orang Yahudi yang beritikad, yang berpandangan salah itu, yang prinsip agama mereka itu sendiri salah. Allah kata orang yang beriman sebenarnya, walladzina amanu, orang yang beriman. Beriman itu beriman dengan Allah, beriman dengan perkara yang gaib seperti mana yang telah dinyatakan awal-awal dalam surah Al-Baqarah tu, 5 ayat pertama tu. Yang itu, dan beriman tu mesti mengikut tata cara yang ditetapkan oleh Allah SWT dengan kitab, dengan Nabi pilihannya. Itu semua dengan syarat-syarat yang Allah SWT itu sendiri tetapkan. Walladzina amanu, dan bukan sekadar beriman, wa amilus solihat, mengerjakan kebaikan surah Al-Quran, surah Al-Sunnah, dan tentu saja kena ikut Rasulullah SAW. Sebab kita ada dua syahadah. Syahadah dia apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ataupun wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi apa dia? Kita bersyahadah, bahawa bersaksi bahawa Allah SWT itu adalah Tuhan kita. Kita tidak akan mensyirikkan dia dengan segala sesuatu. Kita akan ikut segala perintah dia. Kita akan jauhi larangan dia. Kita percaya bahawa ada hayat sebab dia mengatakan perkara tersebut. Dan juga kita mengikutlah Rasulullah SAW dengan beramal seperti mana yang Rasulullah SAW ajar. Kerana apa? Kerana Allah kata mesti ada gabungan dua. Mesti ada iman, mesti ada kebajikan, mengajar amal-amal soleh berdasarkan petunjuk daripada Nabi SAW, para Nabi, dan tentu saja akhir zaman ni mengikut Rasulullah SAW. Ulaika ashabul jannah, mereka itulah kata Allah penghuni syurga. Ini Allah bagi tahu, sebenarnya bukan kalian yang berangan-angan akan masuk syurga. Kalau kalian nak masuk syurga, kalau kalian nak masuk syurga, kalian kena beriman. Kalau betul-betul mesti percaya dengan sebenar-benar keimanan, dan kalian mesti buktikan dengan amal-amal soleh. Tak ada sampai peringkat tertinggi sampai kepada yakin itu tak boleh beribadah, tak ada. Kalau kita lihat pada sirah Nabi SAW, sampai dia menutup mata itu dia beribadah kepada Allah SWT, dia menyembah Allah SWT, iaitu
hum fiha khalidun. Kata Allah, mereka di dalamnya, mereka itu kekal. Mereka adalah orang-orang yang kekal, yakni dalam syurga. Kemudian Allah lanjutkan lagi sedikit lagi ayat terakhir kita nak bincangkan ringkas-ringkas hari ini, ayat 83. Wa id akhadna mithaqa bani Israila la ta'buduna illallah. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji daripada Bani Israel, janganlah kamu sembah selain daripada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua hendaknya berbuat baik. Wa dzil qurba wal yatama wal masakin, dan terhadap kerabat, terhadap anak yatim, terhadap orang miskin. Wa qulu linnasi husna, dan ucapkanlah kepada manusia perkataan yang baik. Wa aqimus solah, dan dirikanlah solat. Wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Tetapi kata Allah SWT, apakah yang berlaku kepada orang Bani Israel ini setelah mereka ini disuruh supaya menyembah, supaya janganlah menyembah selain daripada Allah SWT. Buat baiklah kepada kedua orang tua, kaum kerabat, anak yatim dan orang miskin, dan bercakap baiklah kepada semua manusia. Laksanakanlah solat, tunaikanlah zakat. Tetapi kata Allah SWT, thumma tawallaitum illa qalila. Tapi kemudian kamu berpaling kecuali sebagian kecil. Ni Allah kata kepada Bani Israel ni, tentu saja yang sedang mendengar pada zaman Rasulullah ni, kamu berpaling kecuali sebagian kecil sahaja. Qalila minkum, daripada kalian. Wa antum mu'ridu, dan kamu orang-orang yang berpaling, yakni tidak menunaikan janji. Jadi prinsip asas agama orang Bani Israel ni Islam lah. Mereka bukan, asalnya mereka tidak digelar sebagai orang Yahudi, di mana kita telah jelaskan sebelum ni. Tetapi mereka sendiri yang menjadikan agama ini based on bangsa. Mereka namakan daripada nama salah seorang daripada anak Nabi Yaqub tu, Yahuda tu, dikatakan dalam kitab mereka nama dia. Jadi mereka nisbahkan nama agama mereka dengan keturunan. Mereka jadikan agama tu agama bangsa. Sedangkan Allah SWT kata, bukankah Allah sendiri telah mengikat janji dengan kalian, dengan nenek moyang kalian, bahawa kalian ini tidak akan sembah selain daripada Allah. Tidak akan mensyirikkan Allah, tapi dalam rintikan sejarah kalian apa? Menyembah berhala. Kalian menyembah patung anak lembu. Itu perkara-perkara yang kalian buat. So Allah suruh lagi apa? Buat baik kepada kedua orang tua. Kenapa diemphasiskan sini berkenaan dengan orang tua? Sebab apa? Sebab kerana kita dilahirkan oleh orang tua inilah kita dapat hidup dan kita dapat beribadah kepada Allah SWT melalui perantaraan mereka. Kalau tidak ada mereka, maka kita tak wujud. Jadi sepatutnya sebagai kita berterima kasih kepada mereka, berterima kasih kepada ibu bapa ini, kerana apa? Kerana mereka lah kita kenal Allah SWT, kita dapat keluar, kita dapat cari sendiri, kita dapat belajar, kita dapat hidup di muka bumi Allah ni dengan izin Allah SWT melalui perantara mereka. Maka wajarlah untuk kita berbuat baik kepada orang tua ini. Dan juga kerana mereka sendiri telah jaga kita daripada segi fizikal, macam-macam bagi kita makan pakai, semua tu, maka wajarlah kita berbuat baik kepada orang tua dan juga berbuat baiklah kepada orang-orang yang terdekat di antara kita, itu kaum kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Itu prinsip yang ada dalam agama. Sembah Allah, ada hubungan dengan Allah dan ada hubungan dengan manusia sekeliling terutama yang paling rapat. Dan bertutur katalah dengan kata yang baik kepada manusia. Dan juga kata Allah lagi, laksanakanlah solat, kena semayang, kena mendirikan solat mengikut apa? Mengikut syariat pada Nabi yang ada ketika itulah. Solat sama saja sebenarnya, tapi yang 5 waktu sehari semalam tu kemudian datang diturunkan kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ikut yang itu. Kena ikut apa? Ikut syariat Nabi yang paling akhir itu. Dan tentu saja apabila Rasulullah SAW itu muncul, maka dia telah melengkapkan semua syariat-syariat yang terdahulu. Maka wajiblah siapa saja, sama ada dia ahli kitab, dia Arab musyrikin, dia siapa saja, dia wajib mengikuti syariat Rasulullah SAW. Dan antaranya ialah dia kena juga apa? Tunaikan zakat. Solat hubungan dengan Allah, zakat hubungan dengan manusia. Itu ada pada mana-mana Nabi sekalipun, dan juga ada pada Rasulullah SAW, menunjukkan Rasulullah SAW juga membawa ajaran yang sama seperti mana Nabi-Nabi yang terdahulu. Tapi kata Allah, apa yang mereka lakukan? Summa tawallaitum, tapi mereka baling kecuali sedikit. So Allah iktiraf ada yang beriman. Kalau kita lihat zaman Rasulullah SAW sendiri, ada sahabat Nabi yang tak silap namanya Abdullah bin Salam, daripada kalangan Bani Israel, daripada kalangan Yahudi, dia masuk Islam.
Dia orang yang hebat dalam dalam kalangan kelompok Yahudi ketika itu di Madinah tu, tetapi dia menerima kebenaran yang datangnya daripada Rasulullah SAW dengan sebenar-benar keimanan, dan dia termasuk dalam kalangan sahabat yang radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah. So Allah iktiraf perkara tersebut. Pada zaman sekarang pun tentu saja ada saja orang Yahudi yang beriman, barangkali walaupun sedikit, tetapi ada sama ada mereka zahirkan atau mereka sembunyikan. Allahu a'lam. Kita pegang apa yang Al-Quran katakan. Jadi kamu berpaling kecuali sedikit saja daripada kamu, Allah iktiraf perkara tersebut. Wa antum mu'ridu, dan kamu termasuk dalam kalangan orang-orang yang berpaling. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kita telah memperbincangkan ayat-ayat hari ini daripada ayat 77 hingga ayat 83, di mana Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita bahawa di kalangan mereka ini ada yang menyembunyikan kebenaran, ada yang menulis kitab-kitab mereka dengan tangan mereka sendiri, dan di kalangan mereka juga ada pengikut-pengikut yang tidak ada ilmu, hanya ikut sahaja, tidak mengkaji, hanya ikut saja. Dan mereka ada angan-angan kosong, iaitu mereka rasa macam mereka ini hanya disentuh di neraka beberapa hari, sehingga mereka melakukan kejahatan sewenang-wenangnya. Kita lihatlah Yahudi pada zaman sekarang pun, kalau kita panggilkan Zionis, kita tak kata semua, kita kata ada Zionis yang menindas orang-orang Islam di Palestin. Bagaimana mereka buat, apa perlakuan mereka, bagaimana mereka dengan riba, bagaimana mereka cuba menguasai dunia ini. Jadi bagaimana mereka membuat kerosakan di muka bumi ini. Kita katakan bukan semua, ada juga yang tidak menyokong yang apa yang berlaku di Palestin tu. Sebab tu Allah kata illa qalilan, kecuali sedikit sahaja di antara mereka. Kalau mereka tak beriman pun, at least mereka tidak memusuhi Islam. Ada di antara mereka yang tidak memusuhi Islam. Tapi kebanyakan mereka, kata Allah SWT, inilah apa yang mereka buat. Kerana mereka merasakan mereka adalah kaum yang terbaik. Mereka bersombong. Mereka merasakan bahawa mereka sahaja, golongan mereka sahaja yang akan masuk ni. Mereka kata orang lain takkan masuk surga, melainkan Islam. Walaupun Islam kata hanya orang yang ikut Islam itu sahaja yang akan masuk syurga, tapi Islam menjemput semua orang, semua manusia, tak kira daripada bangsa apa, daripada agama mana pun, dia boleh masuk, dia boleh tinggalkan apa sahaja amalan nenek moyangnya dan kembali kepada ajaran sebenar yang Islam. Lain dengan Yahudi. Mereka rasa mereka sahajalah orang kaum pilihan. Orang lain tak boleh join dah. Seolah-olah macam tu. Berbeza dengan Islam yang membukakan ajaran Islam ini kepada sesiapa sahaja untuk kembali kepada kebenaran. Wallahu a'lam. Kalau kita lihat kepada orang Yahudi, mereka tak terima Isa AS dan Muhammad SAW sebagai nabi. Berlainan dengan orang Islam, dia terima semua nabi daripada kalangan Adam hingga Adam AS sampailah kepada penutup para nabi, iaitu Rasulullah SAW. Jadi Allah bagi tahu sebenarnya yang sebenarnya ciri orang yang masuk syurga itu dah mestilah dia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia ciri orang yang masuk syurga, itu beriman dan juga mengerjakan kebajikan. Itulah penghuni syurga. Bukannya orang yang hanya berangan-angan dia akan masuk syurga tapi tak buat apa-apa. Bahkan ayat 83 yang terakhir kita bincangkan tadi, Allah kata apa? Allah pun sebenarnya telah ambilkan janji yang sama seperti mana yang Rasulullah bawa. Jadi ikut Rasulullah SAW. Benda ni sama sahaja. Cuma kesinambungan sahaja daripada apa yang kalian telah tahu. Jadi kenapa kalian nak menyombong diri? Kalau kalian masuk Islam pun, kalian akan dimuliakan juga. Sebab kalian akan dapat dua pahala. So Allah kata apa dia? Mesti jangan sembah selain daripada Allah. Buat baik kepada kedua orang tua, kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, dan bertutur dengan kata yang baik kepada manusia. Laksanakan solat dan tunaikan zakat. Itulah ajaran yang ada pada semua para nabi, termasuklah Rasulullah SAW. Tetapi malangnya mereka menolaknya. Kerana apa? Kerana sombong dan dengki kepada Nabi akhir zaman ini, yang kononnya mereka kata mereka tak ikut kerana dia adalah bangsa Arab. Sedangkan sebelum ini telah ada pun pada Nabi dalam kalangan, banyak pun, ramai pun kalangan Nabi, Nabi-Nabi yang diutuskan daripada kalangan mereka, tetapi malangnya mereka tetap tidak mengikut. Bukan sebenarnya sebab bangsa sangat, tapi sebenarnya tidak mahu mengubah apa yang ada telah dalam diri mereka, syahwat mereka. Mereka tidak mahu mengubah apa yang ada dalam kalangan nenek moyang mereka, maka sebenarnya mereka berpaling kerana mereka tidak mahu pergi kepada petunjuk kebenaran. Tidak kiralah siapa yang bawa pun, daripada Nabi kalangan mereka ke, daripada kalangan, tentu saja kalau daripada kalangan bangsa lain, lagilah tak nak.
maka itu semua adalah alasan sahaja, sebab sebenarnya mereka tidak mahu mengikut kebenaran, mereka mahu mengikut hanya nafsu dan syahwat mereka sendiri, kehendak mereka sendiri sahaja. Apa yang bersesuaian dengan diri mereka, mereka terima. Apa yang tak bersesuaian, mereka tolak mentah-mentah. Itulah yang ada pada kalangan kaum Yahudi ini. Dan mudah-mudahan apabila kita baca ini, kita muhasabah diri kita. Bukan kita kata Yahudi memang perangai macam ni, bukan kita nak tuding jari kepada mereka saja. Sebenarnya ayat-ayat ini adalah untuk kita muhasabah diri kita ni supaya kita berubah menjadi insan yang lebih baik, menjadi penganut Islam yang sebenar-benarnya, yang mengikut Islam dengan sebenar-benarnya, bukan sekadar mengakui Islam tetapi tidak mengetahui dan tidak mengikut apa sahaja ajaran yang ada dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Baik tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikian sahaja perbincangan kita untuk hari ini. Seperti mana biasa, ada sahaja, jika ada, tentu sahaja ada salah dan silapnya, maka maafkan saya mohon ampun kepada Allah SWT. Ambillah mana yang bermanfaat dan tinggalkanlah mana yang tersalah, mana yang tersasul tinggalkan. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semua. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kepada kita untuk terus mentadabbur ayat-ayat Allah ini. Dan mudah-mudahan kita mampu mengamalkannya supaya kita semua mencapai kebaikan di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam. Begitu, sekian sahaja untuk hari ini, insya-Allah, untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Allah izinkan untuk pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Stay safe, jaga diri masing-masing, jaga diri baik-baik, minta perlindungan kepada Allah SWT, patuhilah SOP dan apa saja sebagai ikhtiar kita. Dan juga yang lebih penting ialah minta perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling penting sekali, dan percayalah bahawa apa sahaja yang berlaku ini adalah ujian daripada Allah SWT. Pasti saja ada hikmahnya, dan insya-Allah apabila semuanya telah diangkat nanti, mudah-mudahan kita muhasabah diri untuk menjadi orang Islam, menjadi makhluk, menjadi hamba Allah yang lebih baik, insya-Allah. Dan kita kena bermula daripada sekarang, dan mudah-mudahan Allah SWT mengizinkan untuk kita menjadi lebih baik. Dengan caranya adalah tentu saja dengan mempelajari Al-Quran dan mempelajari sunnah Nabi SAW. Demikian sahaja, kita tutup dulu dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah.